Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Januari 2023 bersama saya, Pia Nadia. Keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang membenarkan 4 bekas ahli Parlimen Bersatu Sabah mengekalkan kerusi mereka menimbulkan persoalan sama ada ia boleh dicabar ataupun tidak. Ini kerana perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Bagaimanapun, menurut Peguam Veteran Mohamed Hanif Katri Abdullah ketika dihubungi Malaysia Kini, yakin Bersatu masih berpeluang membawa perkara tersebut ke mahkamah. Menurut Hanif, perkataan perkara 63 dalam kurungan 1 serta hakikat bahawa tafsiran perlembagaan akhirnya terletak di tangan Badan Kehakiman dan keputusan Speaker tidak muktamad kerana itu bergantung kepada tafsiran Johari sendiri. Jelas Hanif lagi, mahkamah adalah satu-satunya badan yang diberi kuasa untuk mentafsir perlembagaan serta berhak memutuskan sama ada peruntukan itu berkuat kuasa dalam kes berkenaan. Keputusan Johari menurut Hanif mengenai perlunya pengosongan kerusi atau tidak adalah lebih kepada fungsi pentadbiran dan bukannya sebahagian daripada ketetapan yang dibuat dalam prosiding Parlimen. Pada 17 Januari, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata parti itu akan mengambil tindakan undang-undang berhubung keputusan Johari melibatkan 4 bekas ahli Parlimen berkenaan. Johari bagaimanapun berkata keputusannya mengenai perkara itu adalah muktamad kerana beliau telah memberikan semua justifikasi dan alasan dalam surat bertarikh 16 Januari yang dihantarnya kepada Bersatu. 4 ahli parlimen yang terlibat ialah ahli parlimen Papar, Armizan Muhammad Ali, ahli parlimen Batu Sapi, Khairul Firdaus Akbahan, ahli parlimen Ranau, Jonathan Yassin dan ahli parlimen Sepitang, Mat Bali Musa. Seorang pemimpin UMNO hari ini akan menegur tindakan segelintir pemimpin PH yang menyerang secara terbuka sesama sendiri meskipun bersama dalam satu kerajaan. Ahli MKT UMNO Ahmad Syaberi Cik mengingatkan bahawa kerjasama yang terjalin adalah ibarat jambatan besi yang menggunakan banyak skru dan bukannya jambatan konkrit. Dalam satu hantaran di Facebook, bekas menteri itu tidak menyebut sebarang nama namun dipercayai merujuk kepada tindakan beberapa pemimpin PH yang menyerang sesama rakan dalam kerajaan hari ini. Justeru Syaberi menasihatkan mereka supaya menjadikan apa yang berlaku kepada kerajaan PH selepas PRU14 lalu apabila mereka berjaya membentuk kerajaan sebagai iktibar. Mengulas lanjut, Syaberi berkata, sebagai parti rakan gabungan dalam kerajaan, mereka perlu bekerja dengan lebih kuat, bukan mencari pasal sesama sendiri dalam kerajaan. Pada 16 Januari lalu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim secara terbuka bersimpati dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang terpaksa menanggung beban di bawah BN. Hassan secara terbuka menyerang Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sedangkan masih mempunyai pertuduhan di mahkamah. Situasi itu katanya menghalang Anwar melaksanakan tata kelola yang baik dalam kerajaan seperti mana yang dijanjikan. Sebelum itu, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II P. Ramasamy menyifatkan Zahid sebagai beban bukan hanya kepada parti itu tetapi juga buat PH dan kerajaan perpaduan. Kita ke berita seterusnya. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berharap agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil tindakan susulan pendedahan wujudnya ketirisan wang sehingga RM4 bilion kepada parti atau tokoh tertentu. Menurutnya, tindakan susulan seterusnya ialah siasatan segera secara menyeluruh oleh SPRM dan PDRM. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, Hassan yakin rakyat dan ahli parlimen yang lain akan menyokong usaha Anwar untuk banteras rasuah kerana menurutnya pendedahan yang dilakukan sia-sia jika tiada tindakan dan pendakwaan. Tambah ahli parlimen PKR itu lagi, dalam memerangi rasuah, kaedah sekadar retorik sahaja tidak berguna dan yang diperlukan ialah siasatan secara forensik ke akar umbi. Hassan juga menegaskan pendakwaan terhadap kes rasuah
mesti dijalankan dengan cekap dan profesional supaya kes yang hendak dibawa ke Mahkamah kukuh dari segi fakta dan undang-undang bagi mengelakkan penjenayah terlepas. Terdahulu Anwar berkata dia mengenal pasti kebocoran kewangan antara 3 bilion hingga 4 bilion ringgit selepas 2 bulan berada di Kementerian Kewangan. Anwar menjelaskan kerajaan boleh menjimatkan sehingga 10 bilion ringgit daripada kebocoran seumpama itu jika ada kerjasama terutama di kementerian penting itu. Ahli Parlimen Pematang Pauh Muhammad Fawaz Muhammad Jan sudah memaafkan pentadbir akaun Facebooknya susulan kekecohan yang berlaku berikutan hantaran dibuat semalam. Fawaz berkata dia tidak mahu pentadbir akaun media sosialnya rasa bersalah selain berharap isu itu tidak diperbesarkan lagi kerana hantaran itu sudah diturunkan. Fawaz juga berkata tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan dan ia merupakan satu kekhilafan dan kesilapan pengendali Facebooknya. Terdahulu, akaun Facebook Fawaz memuat naik hantaran yang berbunyi, dalam sirah belum pernah ada sejarah kafir ada keinginan untuk memartabatkan agamamu, wahai Muslim, tetapi menjatuhkan agamamu selalu diingatkan dalam Al-Quran. Hantaran itu mendapat reaksi yang pelbagai selain ramai yang memuji termasuk kalangan agamawan tetapi turut mengundang kecaman pelbagai pihak. Kecaman termasuk dari warganet yang mengingatkan Fawaz bahawa dalam partinya PAS ada satu sayap dikenali sebagai Dewan Himpunan Penyokong PAS yang dianggotai ahli bukan Islam. Pendakwa bebas Wan Ji Wan Hussein pula mengingatkan kenyataan Fawaz itu secara langsung menyagahi tulisan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam buku Fiqh Al-Harakah. Ekoran itu, akaun Facebook Fawaz membuat permohonan maaf. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulisnya mengakui hantaran yang dipertikaikan itu bukan dibuat oleh Fawaz, sebaliknya pengendali akaun. Tidak lama kemudian, hantaran asal dan permohonan maaf tersebut dipadamkan. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan dia bersedia mempertahankan jawatan Ketua UMNO bahagian Bera. Bagaimanapun, Ismail belum memutuskan sama ada akan mempertahankan jawatan naib presiden yang disandangnya ketika ini. Dalam satu sidang media selepas merasmikan Pusat Kawalan Operasi Bencana APM Daerah Bera, Ismail berkata masih awal untuk membincangkan mengenai pencalonan dalam pemilihan parti. Ismail turut menambah beliau akan berbincang dengan ahli parti bahagian terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat, memandangkan Majlis Tertinggi Parti belum memutuskan bila pemilihan akan dilakukan. Tambah Ismail lagi, berdasarkan usul diluluskan pada PAU yang berakhir hujung minggu lalu, hanya jawatan naib presiden dan ke bawah saja akan dipertandingkan. Jawatan utama presiden dan timbalan presiden tidak akan dipertandingkan selepas usul tambahan dikemukakan wakil dari Negeri Sembilan, Muhammad Syukri Samsudin mendapat sokongan majoriti perwakilan. Ketika ditanya sama ada keputusan jawatan tinggi tidak dipertandingkan sudah muktamad, Ismail menjelaskan apa saja hasil keputusan dibuat dalam PAU boleh berubah jika ada pihak mencabar pendirian berkenaan. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir menimbulkan persoalan sama ada Anwar akan menyelamatkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi daripada kes perbicaraan mahkamah. Mahathir berkata Anwar jelas menerima 30 ahli Parlimen BN untuk membentuk kerajaan perpaduan dan memberikan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Zahid. Dalam satu tulisan di FB-nya, Mahathir mendakwa walaupun sebelum PRU UMNO menolak Anwar dan DAP, tetapi untuk menyelamatkan dirinya, Zahid sanggup bekerjasama dengan lawannya itu. Malah menurut Mahathir, Anwar pula terpaksa menerima UMNO dan BN untuk mencukupkan jumlah menubuhkan kerajaan dan melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, Mahathir mempersoal sama ada Anwar akan selamatkan Zahid dari dibicara ataupun tidak, dan adakah reformasi yang diperjuangkan Anwar selama ini mengikut undang-undang. Untuk rekod, Mahkamah Tinggi hujung tahun lalu menetapkan sama ada Zahid dibebaskan atau diperintahkan membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi akan diketahui pada 24 Januari depan. 47 pertuduhan yang dihadapi Zahid membabitkan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Kebajikan yang diasaskan beliau. Pada 23 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Shah Alam melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada 40 pertuduhan rasuah berkaitan visa luar negeri.
Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.